لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertamanya dan selanjutnya kita panjatkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya Allah Ta'ala masih lagi memberikan ruang untuk kita bersama dalam bulan Ramadan. Hari Khamis baru ni saya baru menghadiri sebuah kematian daripada belah bapa mertua lah. Maknanya dia kedua-dua orang abang dan kakak dia meninggal. Lalu saya ceritakan mengenai tentang kematian ni kerana sebenarnya kadang-kadang kita hanya menyedari nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita bila nikmat tu dah datang, kan? Bila nikmat tu dah datang. Sekarang ni mungkin kita tak rasa maknanya dia punya kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat Ramadan. Tapi bila kita duduk dalam satu keadaan yang kita tengok orang yang ditarik tiba-tiba dia pergi, dan dalam bulan Ramadan kita rasa macam itu satu kelebihan buat dia lah, maknanya pementian dia dalam bulan Ramadan. Tetapi perkara ni sebenarnya satu proses muhasabah, kan? Maknanya kita Allah Ta'ala masih lagi beri nikmat untuk duduk dalam bulan Ramadan. Ada dalam kalangan kita yang Allah Ta'ala telah cabut kelebihan tersebut, cabut kelebihan tersebut. Dan kadang-kadang kematian ini memang betul-betul lagi satu peringatan yang sangat menyentuh. Betul lah apa kata lazimu hadimul ladzat, iaitu hendaklah kita sentiasa membiasakan diri kita dengan pemecah kepada kenikmatan, iaitu kematian ini lah. Biasakan diri kita dengan perkara-perkara sedemikian, kerana dia memang sebenarnya memberikan kita satu tamparan kadang-kadang. Sebab tu saya selalu juga nasihat kepada ahli jemaah. Kadang-kadang kalau kita uruskan jemaah, kalau di surau ni, kalau di masjid uruskan jemaah, kalau dengan pelajar saya berani nasihatkan juga alamat ini, lepas uruskan jenazah, duduk sekejap di kubur, kerana dia adalah satu perkara yang benar-benar seperti mana yang Rasulullah sebutkan. Dan Rasulullah sebutkan, Rasulullah kata bimithli hadza falya'idu, lebih kurang macam itu, yang mana Rasulullah menguruskan sebuah jenazah, kemudian Rasulullah menangis. Dan Rasulullah menangis ini memang betul-betul menangis, hatta kalau sehingga dikatakan janggut itu basah. Kerana apa yang diperhatikan adalah betul-betul depan mata. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang Rasulullah kata nanti akan pergi satu persatu daripada harta kita, apa benda, anak pinak kita dan sebagainya. Bila kita duduk seketika, yang ni sebab kadang-kadang dia adalah personal experience kita sendiri. Kita duduk seketika, kita akan tengok orang pergi beredar seorang demi seorang, kan? Maksudnya duduk tepi kubur tu, orang akan pergi seorang-seorang, kita akan menjiwai nanti kita macam tu kan? Maknanya kita duduk seorang-seorang, orang akan pergi satu-satu. Dia lagi feel kalau kematian tu memang betul-betul dekat dengan kita, kan? Dekat pakcik kita, makcik kita dan sebagainya, ayah-ayah kita dan sebagainya. Dan kita berasa sangat sedih. Bila kita berasa dalam keadaan yang sangat sedih tu nanti, kita akan tengok orang pergi tinggalkan kita. Biasa kita sedih, orang datang kat kita, pujuk kita, kan? Tapi bila kita sedih di tepi kubur, orang pergi tinggalkan kita. Jadi inilah yang Rasulullah kata nanti yang akan hanya menemankan kita adalah amal salih kita. Amal salih kita ni nanti dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi ini adalah antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kita untuk hadir turut sama dalam bulan Ramadan, dan nikmat yang tidak ada dalam bulan lain. Nikmat antara nikmat yang ada dalam bulan Ramadan inilah adalah kita bangun sahur, yang menyebabkan kita boleh solat subuh secara berjemaah. Kalau tak, kan memang kita tak bangun solat subuh berjemaah pun kadang-kadang. Ini nikmat sebenarnya. Sahur itu sendiri adalah keberkatan. Tasahharu fa inna as-sahuri barakah. Rasulullah kata, bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan.
Salah satu keberkatan ni tuan-tuan pun boleh datang solat subuh berjemaah. Sebab kadang-kadang hari biasa mungkin kita tak ada kelebihan tersebut, kadang-kadang penat malam tadi tidur lewat, nak bangun pun sahur pun payah, dan kemudian mungkin subuh pun agak lewat. Tetapi ini juga satu kelebihan Ramadan. Dah alang-alang bangun sahur, boleh solat sunat 2 rakaat, kemudian kita boleh stay lama lepas isyak untuk solat tarawih kan. Tapi lepas Ramadan tak boleh. Lepas Ramadan tak boleh. Maksudnya lepas Ramadan sebenarnya boleh. Lepas solat isyak tu kita bangun 2 rakaat saja. Tapi lepas Ramadan tak boleh. Dalam Ramadan kita boleh solat 8 rakaat. Maknanya itu sebagai satu rahmat. Nak cerita ni, bulan Ramadan ni memang bulan ibadah. Bulan yang kita nak capai keampunan daripada Allah Ta'ala, dan bulan yang kita nak mengejar maghfirah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebelum saya masuk topik perbincangan yang diberikan kepada saya hari ini, sebenarnya tentang membangunkan keluarga itu dengan Al-Quran. Kalau tak sedap saya membangunkan keluarga Al-Quran topiknya. Tapi sekadar saya nak cerita sebagai introduction dulu, sebelum kita masuk mengenai tentang membangun keluarga Al-Quran. Kita tengok juga, saya faham maknanya mungkin kita sedar ada cerita mengenai tentang perkara ini. Tapi kita selalu ingatkan yang Ramadan ni Allah Ta'ala kata kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Bagaimana nak jadi orang yang bertakwa? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kamu mencapai keampunan daripada Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Orang yang mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala ni akan diberikan syurga yang luasnya langit bumi. Mu'iddat lil muttaqin. Dia hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Dia balik pada bertakwa tu tadi. Maknanya nak capai tahap takwa tu kena capai tahap maghfirah juga. Maknanya maghfirah ni adalah keampunan daripada Allah Ta'ala. Benar tak kalau ada orang kata Ramadan ni bulan untuk mencapai maghfirah? Ini memang perkara yang diajar oleh Rasulullah. Bila Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ataupun kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang seharusnya aku lakukan? Rasulullah ajar satu doa yang spesifik. Rasulullah kata, "Quli, ucapkanlah sekiranya kau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Dalam lafaz yang popular, Allahumma innaka 'afwun, tidak ada karim. Dan nafas yang lain ada karim yang biasanya kita baca, Allahumma innaka 'afwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kemudian fa'fu 'anni, fa'fu 'anna kalau ramai, fa'fu 'anni. Bayangkan dekat sini, maknanya Sayyidatina Aisyah tanya secara direct kepada Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang memang doa diterima, ataupun malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, apa yang sepatutnya aku lakukan? Rasulullah ada satu amalan yang spesifik, iaitu mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Maknanya sepanjang Ramadan ini sebenarnya objektif antara yang terasas juga adalah keampunan daripada Allah Ta'ala. Daripada keampunan itu tadi akan dapat capai tahap takwa. Daripada keampunan itu tadi Allah Ta'ala ataupun Rasulullah minta kita capai pada malam Lailatul Qadar tersebut. Macam tu juga Allah kata rahima'ankum rajul. Rahima'ankum ni sebenarnya hidung dia terjatuh ataupun tertomoy. Ada orang kata antara tertomos, kata tomoy yang tegaknya. Saya tomos kata lah keramat dia ada. Tomoy ni maknanya hidung dia tersungkur. Orang yang tersungkur ni maknanya tersungkur macam dalam lafaz hadis ataupun huraian hadis tu menggambarkan satu tahap yang hina. Kerana dia tersungkur dalam keadaan Allah Ta'ala memberikan dia nikmat Ramadan. Rahima'ankum rajul. Rugilah seorang lelaki yang didatangi kepadanya Ramadan dan sadaqah. Tapi bila lalunya Ramadan, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok dekat sini, nak capai tahap takwa kena dapat keampunan maghfirah daripada Allah Ta'ala. Rasulullah ajar Sayyidatina Aisyah untuk doa, Allahumma innaka 'afwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kena doa setiap malam. Setiap kali lepas solat amalkan doa yang Rasulullah sendiri ajar kepada Sayyidatina Fatimah. Kemudian juga tadi kita dah tengok bagaimana orang yang tidak mencapai keampunan maghfirah daripada Allah Ta'ala dikategorikan sebagai orang yang rugi. Bahkan sebab itulah bila datang di bulan Ramadan,
Sayyidina Umar kata marhaban bi mutahhirina minad dzunub. Selamat datanglah bagi bulan yang akan menyucikan jiwa kami. Dan kalau tuan-tuan ingat, pernah diceritakan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr, setiap kali dia nak berbuka puasa, dia akan berdoa Allahumma allati wasi'at kulla syai'in anta qini, Allahumma bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta qini. Wahai Tuhanku yang dengan rahmatmu meliputi segalanya, ampunkanlah dosa. Jadi Allah Ta'ala mendidik kita untuk mendapat keampunan dalam bulan Ramadan. Rasulullah ajar Sayyidatina Aisyah untuk doa untuk mendapat keampunan. Sayyidina Umar sendiri mengalu-alukan Ramadan sebagai bulan maghfirah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr sendiri berdoa. Setiap kali nak buka puasa, simple dia doa dia dengan doa. Kalau saya dengan anak-anak, kita baca maksurat sahaja. Ya, dengan anak-anak pukul 7 tu katakan semalam buka di Muazzam dia faham. Orang faham. Setiap kali nak buka je, Muazzam buka awal sikit lah, 7.15, 7.16. Kalau kita sedikit 7.20, 7.10 dah boleh baca maksurat. Kerana dalam maksurat tu sendiri ada lapan-lapan doa, ada lapan-lapan tentang Allahumma inna na'udzubika minasy syaitanir rajim, macam-macam doa. Jadi itu adalah secara tak langsung. Kan, kalau ada masa duduk dengan anak-anak, baca di maksurat. Pada pandangan saya mudah. Bila saya baca duduk dengan anak-anak, betul juga, bagus juga. Kerana kita sibuk cari doa. Sibuk cari doa lain. Dalam maksurat tu Allah ni aja. Macam-macam jenis doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, doa keampunan. Sayyidul istighfar. Kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Adalah dalam maksurat tu. Baca 10 minit sebelum berbuka. Banyak doa dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un. Allah kata siapa yang baca, kita akan mudaratkan dia sepanjang sehingga dia pagi ataupun dia pagi sehingga dia petang. Nak menunjukkan dalam maksurat tu sahaja dah memadai banyak doa. Duduk kejap kalau siapa yang ada maksurat. Kalau tak ada maksurat tu tak baca sahaja apa-apa doa. Tapi nak ceritanya sebenarnya mudah. Duduk sekejap baca dengan anak-anak. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan waktu berdoa sebelum berbuka puasa itu tadi. Jadi itu antara mungkin perkara yang secara praktikal ni kita boleh amalkan. Banyak sepatutnya perkara praktikal ni kita kena biasakan dapat daripada pengajian, supaya daripada pengajian kita dapat satu ilmu dan kita boleh amalkan. Tadi kalau kita tengok secara praktikalnya, duduk di tepi kubur tu sebenarnya satu latihan praktikal. Kadang-kadang kita terfikir juga kenapa Rasulullah ni suka menggalakkan para sahabat ziarah kubur. Bahkan yang menarik lagi, Rasulullah sebenarnya dalam beberapa hadis menunjukkan baginda dia ziarah kubur pada waktu malam. Ziarah kubur pada waktu malam. Kita dalam situasi di Nusantara ni tak berapa sesuai ziarah kubur pada waktu malam. Kerana dia suasana, saya rasa suasana. Sebab kalau saya duduk di Mesir dulu ke, ataupun di UK ke, malam tu suasana kehantuan dia tak berapa sangat. Tak berapa sangat. Walaupun cerita tu banyak tapi tak berapa sangat. Tapi Nusantara ni, kepulauan Melayu ni, mungkin kerana sidah itu dia banyak, orang takut nak pergi kubur malam kan. Nak siapa yang pakai jubah putih, dia kubur malam hari. Orang memang tak berani lalu kubur. Nampak ada orang jalan jubah putih, dia orang tak pergi pula. Tapi Rasulullah ziarah kubur malam. Ada beberapa keadaan, ada hadis yang menceritakan. Secara praktikal ni sebenarnya berkesan. Siapa yang nak try boleh nak try dulu genung. Tapi ialah kita banyak persepsi yang telah ditanam, sehingga kan mungkin kita akan rasakan asal ada pokok je tu, ada daun sikit, kita dah lari kan? Kita takut sebab suasana tu aja. Tapi maknanya Rasulullah pergi tu dia menjiwai lah keadaan yang berada di tepi kubur pada malam hari dan sebagainya. Baik, saya minta maaf agak panjang sikit mukadimah tu sebab saya duk ingat bila ziarah orang meninggal baru ni. Saya rasa sebenarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang kita dah lalui Ramadan ni 20 tahun. Kalau yang dah 50 tahun mungkin dah 20 tahun. Kalau saya yang dah 40-an mungkin dah 20 tahun juga. Tapi sama saja kan. Kadang-kadang kita kata apa benda yang aku dapat daripada Ramadan. Cuba buat sesuatu perkara yang baru pengajarannya ataupun faedahnya yang kita boleh amalkan. Saya ingat ada seorang tu yang bagi saya satu tips yang dia kata, kita cuba bersedekah pada 10 malam yang terakhir. Kerana Rasulullah kata ataupun tak
10 malam terakhir pun maknanya pada setiap malam pada Ramadan tu. Kerana kita tak tahu pada satu malam Ramadan tu terkena pada malam Lailatul Qadar. Jadi dia kata kalau terkena pada malam Lailatul Qadar, seumpamanya kita bersedekah, kalau kita sedekah dari RM1 selama 83 tahun kan yang 1000 malam tu, seolah-olah setiap malam selama 83 tahun kita bersedekah RM1. Betul juga ke dia punya rasional tu. Setiap malam selama 80 tahun. Kalau kita hari ini pun diberikan peluang untuk bersedekah, mungkin kita tak sedekah sebanyak tu pun, tapi dia nak train kita, ataupun kita nak rasa benda itu sebagai satu proses, satu perkara yang baru kita buat yang mungkin sebelum ni kita tak buat. Dalam Ramadan kita boleh cuba amalkan. Maknanya setiap kali datang bulan Ramadan, kita boleh menyumbang ataupun memberikan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Setiap kali datang Ramadan, buat satu perkara yang memberikan kelebihan dan manfaat buat diri kita. Baik, masuk kepada topik perbincangan kita dan agak masuk topik perbincangan kita pada hari ini tentang membangun keluarga Al-Quran. Membangun keluarga Al-Quran ini sebenarnya dia sangat signifikan dengan bulan Ramadan, sangat sesuai dengan bulan Ramadan. Kalau kita nak perkenalkan seseorang, kita akan perkenalkan dengan benda yang dekat dengan dia, ataupun benda yang dia suka. Yang itu siapa? Itu Sanusi. Siapa? Ataupun saya perkenalkan diri saya Sanusi. Saya bertugas di UC Sains Malaysia, katakan macam tu. Dulu saya belajar sekian-sekian macam tu. Maknanya saya akan perkenalkan dengan benda yang saya suka untuk orang kenal saya sedemikian. Kalau Tuan Imam ni tadi, saya sekian-sekian saya daripada sekian-sekian diperkenalkan daripada mana asal dan sebagainya. Itu juga fungsi surau dan sebagainya. Dia perkenalkan dengan apa yang dia suka untuk orang tahu dia dan dia tentang dia. Daripada mana ke, dia seorang doktor ke, seorang engineer ke dan sebagainya. Tentang Ramadan, Allah Ta'ala perkenalkan Ramadan dengan benda yang paling Allah Ta'ala suka pun dia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Ramadan ini aku perkenalkannya sebagai bulan yang di dalamnya turun Al-Quran. Dan Allah Ta'ala kata syahrul. Sebenarnya banyak benda Allah Ta'ala boleh cerita tentang Ramadan. Ramadan ni satu je, kalau tak silap saya dalam Quran sekali je disebut. Kalau tak silap saya, tuan-tuan cek boleh. Dan bila sekali sahaja disebut, bagaimana Allah Ta'ala perkenalkan Ramadan? Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan inilah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala sendiri perkenalkan Ramadan dengan bulan Al-Quran. Maknanya ada signifikan dia kenapa Allah Ta'ala ingatkan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Sehingga kan Rasulullah didatangi Jibril pada setiap Ramadan untuk bertadarus. Maknanya bulan Ramadan ini memang bulan Al-Quran, bulan yang sangat sesuai untuk kita sama-sama hidupkan bersama ahli keluarga kita, sama ada tadarus, kita tasmih hafazannya. Kalau kita tak boleh nak tadarus, kita ulang balik hafazannya. Kalau ada anak-anak kecil, macam saya anak-anak kecil lagi, jadi boleh ingatkan dia, dah surah ni dah hafal ke belum, kita boleh tasbih sama-sama, ataupun kita boleh dengar. Bulan yang dimeriahkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan yang Allah Ta'ala perkenalkan sebagai bulan Al-Quran. Kemudian Rasulullah sendiri didatangi oleh Jibril dalam bulan tersebut untuk mengulang ataupun tadarus, ataupun berulang mengulang kaji Al-Quran tersebut. Sayyidina Al-Imam Malik. Al-Imam Malik ini adalah seorang imam yang terkenal sebagai seorang yang sangat menjiwai hadis. Sangat menjiwai hadis, sangat mencintai Rasulullah. Saya kira tuan-tuan dah biasa dengar kata-kata sama ada Al-Imam Ibn Abdul Bar ataupun kata-kata ulama yang menceritakan tentang Al-Imam Malik tidak menunggang di Madinah. Saya kira ini semua kisah yang semua pernah dengar. Bila ditanya kepada dia kenapa tidak menunggang di Madinah, kerana dia tidak mahu kuku binatang yang ditunggangi itu menginjakkan kakinya ke atas tanah yang bersemadi di dalam jenazah Rasulullah. Jadi maknanya tinggi penghormatan Al-Imam Malik kepada Rasulullah, sehingga kan dikatakan dia tidak menunggang di Madinah, sangat mencintai ilmu hadis. Setiap kali nak mengajar hadis akan menyucikan diri dan sebagainya. Tapi bila sampai datang sahaja bulan Ramadan, dia meninggalkan pengajian hadis. Allah tinggi kedudukan Al-Quran, sehingga kan Al-Imam Malik tadi
terkenal dengan pengajian hadis, cinta Rasulullah, sangat hebat dalam pengajian ilmu hadis, pengasas kepada mazhab Maliki. Bila sampai bulan Ramadan, dia meninggalkan pengajian hadis dan fokus kepada Al-Quran. Nak tunjuk ni macam-macam para sahabat fokus kepada Quran bila datang Ramadan. Yang ni yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, yang mana bila datang sahaja bulan Sya'ban, ingkabul ala masahibah, mereka mula membelik, membuka, meneliti semula mushaf mereka. Para sahabat fokus kepada Al-Quran. Rasulullah tadarus dengan Sayyidina Jibril. Imam Malik meninggalkan pengajian hadis. Imam Syafi'i ini menurut riwayat Az-Zahabi, ada yang kata rasional, ada yang kata tak rasional. Rasional tak rasional ni atas kita juga. Yang katakan Imam Syafi'i boleh khatam Quran sebanyak 60 kali. Bila khatam 60 kali ni, maknanya satu hari 2 kali ya. Satu hari 2 kali ya. Kita ni satu hari sekali pun setahun pun kita khatam. Dari Imam Syafi'i sehari 2 kali itu tadi. Yang asalnya agak tak rasional, tapi disebabkan bila kita dah sendiri hantar anak-anak kita ke sekolah tahfiz. Siapa yang hantar anak ke sekolah tahfiz, dia tahu bila mereka nak pegang syahadah tu, nak dapat syahadah mulia dalam pengajian tahfiz, kadang-kadang ada sebahagian sekolah yang mewajibkan mereka ulang hafazan mereka, tasmid hafazan mereka dalam satu hari habis satu Quran. Ada sebahagian madrasah, dan siapa yang hantar anak sekolah tahfiz, dia tahu. Sebab saya dulu pernah hantar anak sekolah tahfiz, memang sini dia bila nak dapat syahadah mulia tu, daripada lepas sebelum subuh atau lepas subuh, dia ulang sampai ke malam habis satu Quran. Dia berhenti sama ada untuk solat kena makan sekejap sahaja. Maknanya, dan dia akan semak berapa kali kesalahan, lebih 3 kali kesalahan tak dapat syahadah mulia, itulah tadi syahadah tinggi tahfiz. Maknanya orang Melayu kita pun boleh khatam sehari sekali. Yang ini kan Imam Syafi'i macam secara rasional. Bahkan saya sendiri kalau di Azhar pun kena hafal beberapa juzuk daripada Al-Quran. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, maknanya kalau setengah jam tu boleh habis satu juzuk, ataupun sejam tu boleh habis 2 juzuk. Siapa yang memang dah ingat dalam kepala dia, lancar bacaan dia, 1 jam boleh habis 2 juzuk. Maknanya dia hanya memerlukan kira-kira 15 jam 15 jam untuk habis 30 juzuk. Tak sampai 24 jam pun kalau dia fokus. Kalau bacaan kita orang Melayu, ini Imam Syafi'i yang memang daripada kecil dah habis Al-Quran. Jadi mungkin juga tak mustahil untuk dia khatamkan 2 kali dan sekali. Dan nanti ada tidak juga perselisihan dalam kalangan ulama. Ada yang menggunakan hadis Rasulullah tak benarkan khatam lebih awal daripada 3 hari. Ataupun Rasulullah pernah menegur Sayyidina Abdullah bin Amr. Sayyidina Abdullah bin Amr ni macam yang kita sebut tadi, orang yang rajin beribadah, orang muda tetapi rajin beribadah. Sehingga kan dia kata dia boleh khatam lebih awal. Lalu Rasulullah nasihatkan dia, khatam Al-Quran kalau boleh jangan lebih awal daripada 7 hari. Kemudian dia kata aku ni lebih kuat daripada itu. Rasulullah kata jangan lebih awal daripada 3 hari dan sebagainya. Kerana nakkan bacaan itu, kalau boleh biarlah bacaan yang tadabbur sekali, yang menghayati sekali. Jadi kalau kita tengok para sahabat, Nabi sendiri, kemudian para ulama, para imam Malik, Imam Syafi'i, mereka memfokuskan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Jadi salah satu secara praktikalnya yang kita boleh amalkan juga dalam bulan Ramadan ini, sama-sama dengan ahli puasa. Kadang-kadang kita biasa, kadang-kadang kita tak biasa. Kalau kita kadang-kadang ayah ni lagi jaga sikit lah. Kadang-kadang mak ni dia rajin sikit nak paksa atau bertadarus dengan anak dia ke. Kalau kita yang ayah ni cuba juga apa salahnya. Kalau tak maknanya ajarkan sesuatu. Ataupun saya kalau dengan pelajar saya disebabkan tajuk dia membangun ahli keluarga Al-Quran, saya pernah ingatkan pelajar saya, kalau itu kahwin nanti, cakap dengan pelajar, kalau kamu semua dikahwin nanti, esok kadang-kadang digunakan anak, dapat rezeki seorang anak, jangan biarkan anak tersebut yang mengajar Fatihah kepadanya adalah guru tadika ataupun guru pasti dia ataupun orang-orang yang lain. Biar kita sendiri yang takinkan. Takin maknanya yang ajarkan dia baca Fatihah. Anak kita kalau ada seorang, dia dah besar dah boleh baca Quran, ajar dia biasa Fatihah. Umur 5 tahun tu dah boleh baca Fatihah, 4 tahun dah boleh baca Fatihah.
Fatihah ni yang akan dia baca sepanjang hidup dia, kan? Fatihah tu yang akan dibaca sepanjang hidup dia. Kita beri orang lain ajar, sepatutnya kita yang ajar. Saya pun cakap kat isteri saya, jangan, kalaulah dia dah nak masuk sekolah, dia sendiri, kita sendiri yang ingatkan dia tentang Fatihah. Kita nak hidupkan keluarga kita dengan Al-Quran, kan? Maknanya perkara yang paling penting, Fatihah dan surah-surah lazim yang akan dia baca sepanjang hidup dia dalam solat dia, kita yang ajar. Kerana dia akan baca sepanjang hidup dia. Kadang-kadang betul lah kita tak sempat, kita ada yang pasti, tapi sekurang-kurangnya ada pada pandangan saya yang dia ajar kepada anaknya benda yang simple, Allah, sehingga mana nak tahu esok besar dia ingat. Next esok besar dia ingat, esok besar dia ingat, inilah yang ayah dulu ajar. Apakah perkara yang simple, ataupun dekat sekolah dia tak belajar lagi ayat kursi. Kalau yang sekolah rendah lah, sekolah rendah, sebab anak saya ada sekolah rendah, sekolah rendah. Sekolah rendah tu pada pandangan saya, kalau tak silap saya, memang dia tak belajar lagi ayat kursi. Ayat kursi tu baca dengan dia hari-hari. Kalau dia dah pandai baca itu, baca dengan dia, sehingga dia ingat nanti ayah akulah yang ajar ayat kursi ni. Katakan macam tu, yang akan dia baca setiap kali lepas solat dia baca. Kalau dia nak baca dalam solat pun boleh, kalau dia nak baca sebelum tidur pun boleh. Ataupun ingatkan dia, orang putih mungkin ada bedtime story dia, bedtime story dia sebelum tidur dia akan baca cerita. Apa salahnya kita baca kursi kejap dengan dia sebelum tidur dan sebagainya. Secara praktikalnya membangunkan keluarga itu sendiri dengan Al-Quran. Rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, Rasulullah kata, rumah yang tidak dihidupkan dengan Al-Quran, Rasulullah kata seperti kubur. Seperti kubur ni maknanya memang mati. Sama ada mati dari aspek penjiwaan dia lah. Jadi kita nak ahli keluarga kita sama-sama baca Al-Quran dengan kita sekurang-kurangnya. Ataupun kalau kita tak mampu, kita ajarkan kepadanya secara praktikalnya. Yang boleh kita amalkan dengan anak-anak kita, kita ajar dia baca surah-surah yang tertentu. Sehingga bila kita meninggal, macam saya sebutkan awal tadi, bila kita meninggal sekurang-kurangnya ada satu perkara yang dia amalkan yang memang daripada kita, yang kita pernah ajarkan kepada dia, yang mudah-mudahan kalau dia baca sepanjang hidupnya, sekurang-kurangnya esok kita meninggal adalah pahala yang masih lagi mengalir yang anak kita ajarkan. Dan kalau dia masih lagi ingat, mungkin dia ajarkan kepada anak-anak cucu kita, mereka akan seterusnya mengamalkan dan kita menjadi ahli keluarga Al-Quran. Kelebihan tentang bacaan Al-Quran, ahli keluarga Al-Quran ini sebenarnya sangat banyak. Tapi saya tak nak sentuhlah semuanya. Tapi saya nak ceritakan kepada tuan-tuan, sekurang-kurangnya dalam Ramadan ni adalah bulan yang Allah Ta'ala perkenalkan dengan Al-Quran. Bulan yang popular orang bertadarus pada malam hari. Ambil kesempatan ini, mungkin ubah sedikit paradigm pendirian kita tu. Dalam bulan Ramadan ni, kalau sebelum ni biasa-biasanya kita buat macam biasa, macam bulan biasa datang, macam puasa kita puasa tak nak. Kalau boleh macam tu, apa salahnya bulan Ramadan ni try buat satu yang lain sikit. Kalau kita boleh tadarus dengan anak kita, kalau dulu boleh berbuka di masjid. Saya tak tahu sekarang ni ada boleh buka di masjid di surau dah boleh kan? Sebab dulu kalau 2 tahun lepas tu memang saya bawa satu family ke masjid. Kalau dulu di KLIA, nilai tu tak ada orang di KLIA. KLIA tu dia ada sediakan hidangan yang untuk sama ada orang pergi ke airport ke ataupun orang penduduk sekeliling. Jadi memang setiap hari bulan Ramadan tu memang kami berbuka di situ. Sebelum berbuka tu adalah kesempatan, sebab bila duduk di masjid ni suasana dia ada. Suasana dia ada. Kalau di rumah suasana dia tak ada sebab TV kan. Kalau duduk di masjid ni, anak-anak pun tak boleh nak buat apa. Kita dah bagi dia Quran, dia baca kan kita Quran tu sampailah ke tarawih tu bagi Ramadan. Sehingga dia ingat, dulu kan kita selalu pergi mayangkan solat KLIA dan sebagainya dulu lah kalau kami. Jadi saya kira ni pun dah 7-10, sekurang-kurangnya sedikit pengajaran yang tuan-tuan boleh amalkan. Yang paling penting sebenarnya dalam pengajian kita ada tak kira di surau, di masjid, di dalam YouTube dan sebagainya, ada ilmu yang boleh diamalkan. Kerana ilmu yang paling penting adalah ilmu yang kita boleh membuahkan hasil daripada pengajian kita. Saya kira cukup sekian itu dulu. Dan bagi pihak Yayasan Maghfirah sendiri, daripada saudara Syawal sendiri, Yayasan Maghfirah ada menyediakan tabung pendidikan dan juga ada beberapa aktiviti yang saya sendiri terlibat sebagai wakil Yayasan Maghfirah,
yang menganjurkan program-program kebajikan, kemudian program-program pendidikan untuk anak-anak yang memerlukan, miskin bandar, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, boleh tengok pameran yang telah disediakan oleh Encik Syah Wazir Wak. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan imam, para pengurus masjid, sugawai yang menjemput pada pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran yang bermanfaat daripadanya. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.